Saya nak kongsikan di sini kitab Keajaiban Bulan-Bulan Islam. Malam ni insya-Allah malam nisfu Sya'ban. Ada pembahasan-pembahasan yang ada kefahaman yang berbeza berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban. Ada yang sama, ada yang berbeza. Ada yang terima, ada yang tak terima. Ada yang beramal, ada yang tak beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami berniat belajar dan mengajar, mengambil dan memberi peringatan, memberi dan mengambil manfaat, memberi dan mengambil faedah, mendorong kepada berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyuruh kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala dan memberi petunjuk kepada kebaikan, kerana semata-mata mengharapkan kepada redha Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri serta mengharapkan pahala daripadanya yang maha tinggi lagi maha suci. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat temu dengan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Yang bahagia pengurusi, timbalan pengurusi, Imam Bilal Al-Yudang Kuasa dan sekalian hadirin dan hadirat berbagai jenis lapisan masyarakat, mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati, diberkati, diluaskan rezeki, dikabulkan hajat, terpelihara berbagai jenis fitnah, terpelihara berbagai jenis yang tidak diingini, terpelihara berbagai jenis tipu ragam kejahatan. Salamun ala Nuham fil alamin, salamun ala Nuham fil alamin, salamun ala Nuham fil alamin. Terpelihara berbagai jenis penyakit dan disembuhkan berbagai jenis penyakit zahir dan batin bagi diri kami dan keluarga kami. Diluaskan berbagai jenis nikmat kebaikan di dunia dan di akhirat bagi diri kami dan keluarga kami. Amin Allahumma amin. Sebelum masuk kepada kitab, kita munajat istighfar Imam Al-Haddad. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa wahab li rizqan wasi'a wa tub alaina توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. قال المصنف رحمة الله تعالى: ينفعنا في علمه علمنا في الدارين رضي الله عنا ورضي الله عنكم. Saya nak kongsikan di sini
dan kitab Keajaiban Bulan-Bulan Islam. Malam ni insya-Allah malam nisfu Sya'ban. Ada pembahasan-pembahasan yang ada kefahaman yang berbeza berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban. Ada yang sama, ada yang berbeza. Ada yang terima, ada yang tak terima. Ada yang beramal, ada yang tak beramal. Yang beramal dapat pahala, yang tak beramal tak dapat pahala. Siapa yang beramal sedikit dapat pahala sedikit. Siapa yang beramal banyak dapat pahalanya banyak. Sembahyang sunat. Kalau sembahyang boleh digabungkan. Macam sembahyang witir, paling tingginya 11 rakaat. Nak buat 11-11 tu dengan satu salam, boleh. Tetapi pahalanya kurang. Kalau buat cara Nabi SAW, Nabi buat 4 rakaat, 1 salam, 4 rakaat, 1 salam, lepas tu 2 rakaat, 1 salam, 1 rakaat, 1 salam. 4, 2, 1. Nak gabungkan semua, tak ada masalah dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau kita buat 4 rakaat sembahyang sunat pun tak ada masalah. Tetapi kalau kita ada diselangi dengan salam, pahalanya banyak. Sebab akan membaharui niat, akan adanya salam, akan adanya berhenti, masuk balik sembahyang, keluar balik sembahyang. Maka segala amalan-amalan itu ada tambahan. Bila ada tambahan, dikatakan menambahkan pahala. Maka itu kaedah dalam ibadah. Maka dalam ibadah ni, kalau orang tu beramal, dapat pahala. Kalau orang tu tak beramal, kurang pahala. Yang dipertikaikan sekarang ni, benda yang wajib dan benda yang haram. Benda tu yang dipertikaikan. Tetapi benda yang sunat, benda yang makruh, benda yang sunat tidak dipertikaikan. Tetapi kadang-kadang dipertikaikan. Contoh, kita sembahyang, apa habis sembahyang, kita dizikir. Majoriti di masjid ni. Di masjid di Malaysia, di Indonesia dan negara-negara yang sama macam, dan di Mesir, tempat-tempat yang ikut mazhab Syafi'i. Di Mesir ada masjid-masjid yang mengikuti kaedah Imam Syafi'i. Habis sembahyang, zikir ni sama macam mana kita sembahyang di Malaysia. Tempat-tempat tertentu yang ulama di situ imamnya mazhab Imam Syafi'i. Kalau di Mekah, dia bukan ulama, yang tempat tu diketuai oleh mazhab Imam Syafi'i, mazhab Hambali. Maka mazhab Hambali, mereka tak ada zikir lepas sembahyang. Tetapi mereka tak ada zikir lepas sembahyang, maksudnya apa? Adakah langsung tak ada? Tak ada. Mereka ni berbagai wajah jenis zikir. Ada yang lepas sembahyang zikir mereka 20 kali baca surah Fatihah. Tak sama macam, sebab 20 kali baca surah Fatihah amalan sahabat. Dan ada amalan-amalan yang berbeza dengan amalan-amalan kita. Maka mereka digalakkan habis sembahyang berdoa ataupun tidak berdoa, mereka akan pergi. Siapa yang zikir, zikir. Siapa nak pergi, pergi. Maka kalau zikir, menghormati tiap-tiap orang yang zikir yang berbagai cara yang berbeza. Itu bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, ulama-ulama tetapkan lepas sembahyang ada zikir-zikir tertentu. Maka bila kita dah buat macam tu, majoriti tempat tu buat macam tu, lepas habis sembahyang seorang ni bangun, ya sembahyanglah, sembahyang sunat. Bila sembahyang sunat, kita akan rasa ganjil tak? Seorang ni bangkit sembahyang sunat. Kalau kita sembahyang yang wajib sekalipun, qada sekalipun, ataupun jamak kasar sekalipun, kita akan pergi belakang untuk jamak kasar. Kenapa kita buat macam tu? Menghormati tempat orang, menghormati zikir tempat orang. Maka bila keadaan macam tu, lepas tu tak dapat nak menjelaskan apa ini sembahyang, apa ini buat, maka timbulnya keadaan menimbulkan keraguan, menimbulkan syak wasangka. Lagi-lagi waktu zaman sekarang ni, Wahabi kata Wahabi, lagi timbul masalah. Maka kita jangan kasih timbul masalah. Pergi ke belakang, sembahyanglah sunat. Sebab sembahyang sunat tu tidak ada pertikaian, tetapi menghormati imam yang baca
Mazhab Syafi'i sangat-sangat menghormati imam. Selagi mana imam tak bagi salam, kita tak bagi salam. Lepas tu bila imam bagi salam, kita kena bangkit waktu imam dah bagi signal untuk bangkit. Bila dah inhiraf, maknanya dia bangkit, badannya itu dah mula miring ke kanan, menunjukkan kita boleh ikut masing-masing zikir ataupun pergi ke tempat lain, menghormati imam tu. Semua tu ada berkaitan dengan adab. Macam mana cara kita sembahyang dengan ikut kaedah mazhab Imam Syafi'i. Maka kaedah tu tak di zaman sekarang ni tidak berapa jelas. Sebabkan kita banyak melebihkan daripada sebab-sebab kenapa nak ikut benda tu. Hadis-hadis ni banyak. Kalau kita belajar hadis Nabi SAW berkaitan dengan sembahyang itu sendiri, ataupun segala ibadah-ibadah berkaitan dengan fatwa mazhab Syafi'i, agak-agak berapa kitab tu nak kena habis. 26 jilid kitab Bahrul Mazi. Agak-agak boleh kata tu bila kitab tu. Kalau sebulan sekali, saya rasa saya pernah mengajar kitab Bahrul Mazi. Jilid yang pertama 7 tahun. Itu satu jilid. Lepas tu jilid yang kedua dah sampai sebuah EJK tukar, dah saya pun dah tukar tempat jauh lain, dah tak mengajar. Jilid kedua sampai sepuku tak habis. Maka benda ni biasa berlaku. Maka kita sangat-sangat mementingkan benda yang dalil. Dan bila orang ramai nakkan dalil, kita terpaksa buka dalil. Nak meyakinkan orang memang ada. Tak ada istilah saya nak kata kita ikut je, jangan ada dalil. Sebab dalam kaedah mazhab ni jadi dalil. Sebab orang tu nak dalil sangat. Kita pun bagi. Bila kejelaskan berkaitan dengan dalil, kita terlupa masyarakat ni tak tahu yang asas berkaitan dengan agama. Bila asas tu lagi, habis banyak benda yang lagi. Maka benda ni banyak berlaku. Maka kita sekarang ni nak jelaskan berkaitan dengan nisfu Sya'ban. Ada dalil-dalil berkaitan dengan nisfu Sya'ban. Siapa nak meraihkan nisfu Sya'ban, tak ada masalah. Siapa yang tak raihkan pun tak ada masalah. Sebab hukumnya sunat. Bukannya wajib dan bukannya haram. Bila bukannya wajib, kita tak boleh melarang orang tak buat. Kalau hukumnya bukan haram, kita tak boleh larang orang nak buat. Itu benda yang jelas. Dan digalakkan sangat orang buat sebabkan pahala ni penting. Dan pahala ni menyebabkan kita ni boleh melepasi daripada lubang neraka yang pertama, iaitu mizan. Zulkaidah. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Jibril datang kepadaku pada malam nisfu Sya'ban dan berkata, "Ya Muhammad, tadahkan wajahmu ke langit." Kemudian saya bertanya. Nabi SAW tanya, "Ini malam apa ya Jibril?" Jibril menjawab, "Pada malam ini Allah Subhanahu Wa Taala membukakan 300 pintu rahmat. Semua dosa manusia dimaafkan kecuali syirik, sihir ataupun mengamalkan nujum ataupun berdukun, sihir juga benda sama, zina dan mabukan." Riwayat di atas menjelaskan kemuliaan malam nisfu Sya'ban, iaitu malam pertengahan bulan Sya'ban. Pada malam ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ditebarkan di atas bumi bagi manusia yang saat itu beribadah, bermunajat dan bertafakkur kepada Sang Pencipta, bagi hamba yang memohon ampun dari dosa-dosanya. Sekalipun banyak tak terhingga, maka ia pun diampunkan semuanya kecuali dosa besar, iaitu syirik, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang lain. 2. Sihir. Yang ketiga, jumpa orang sihir. 4. Zina. Kelima, mabukan kerana minuman keras. Minuman keras. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 48, Allah Ta'ala kata, "Fastabiqul khairat ila Allah." Perbanyakkan buat benda yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita digalakkan untuk buat baik
pada mana-mana hari. Tiap-tiap hari digalakkan kita buat baik. Tetapi pada malam-malam yang tertentu, diingatkan supaya kita lebih banyak membuat kebaikan. Dan apa yang kita pernah buat benda yang tak baik, menyebabkan pada malam-malam tu kita akan meninggalkan benda yang tak baik. Kalau di Malaysia ni, amalan-amalan yang mengajak orang ramai untuk beramal, macam semayang malam, macam malam Ramadan, nak dekat Ramadan ni, iaitu semayang tarawih. Kalau di Yaman, Tarim, malam yang ditetapkan oleh malam 27 terutama, mana-mana masjid kita nak pergi, kalau lambat sedikit, lambat setengah jam, lambat 1 jam, dia dah datang awal, tutup semua jalan. Jalan tu semua tutup. Dan bila kawan-kawan, kalau saya datang daripada Ribat dan datang dengan kawan dan sebagainya, kita lepas keluar daripada Ribat semayang, kita nak pergi pula ke iaitu Ba'alawi punya masjid, Masjid Ba'alawi, masjid yang paling lama. Nak pergi ke situ, jalan tu penuh. Kalau kita datang pada depan, kita nampak orang sujud nak menghadap ke kiblat, datang ke depan. Maka dalam keadaan macam tu, kawan-kawan kata, Masya Allah, ini tempat luar biasa. Memang kita rasa luar biasa sebab ramai, jalan tutup. Yang kita nampak tu bukan dalam masjid, jalan raya, penuh dengan orang semayang. Maka penuh itu Ramadan. Kalau Ramadan di Tarim ni semayang 20 rakaat 3 kali, biasa. Ada yang sampai 5 kali, ada yang sampai 7 kali. Saya jaga tak sampai 5 kali. Saya boleh paling tinggi 3 kali. Lepas buka puasa, semayang tu dan sebagainya lambat. Lepas tu saya akan pergi ke Darul Musafa. Lepas Darul Musafa pergi ke Ribat. Lepas Ribat saya akan pergi Ba'alawi. Itu 3 tempat. Kalau tak dapat pergi Ribat ataupun Darul Musafa, tengah malam setengah jam sebelum nak subuh, saya akan semayang di Masjid Jami' tu. Itu Habib Ali, arwah Habib Ali, abang pada Habib Umar bin Hafiz. Dia akan semayang 20 rakaat sebelum semayang subuh. Saya akan ikut. Itu maknanya kebiasaan saya kalau di bulan Ramadan Tarim 4 tahun, iaitu 3 kali semayang tarawih, benda biasa. 3 kali semayang tarawih. Tapi yang paling hebat sekali ialah malam 10 malam yang terakhir. Dia akan tetapkan masjid ni akan ramai. Kalau Masjid Ba'alawi malam 27. Memang malam 27 ni Masjid Ba'alawi ni memang penuh sampai luar. Memang tak ada kenderaan masuk ke dalam tu. Orang akan tahu. Kalau masuk dengan kenderaan memang confirm tak boleh masuk sebab ramai orang. Dia akan melimpah sampai jalan raya. Macam masjid ni akan melimpah sampai ke jalan raya luar. Sampai jalan raya luar tu akan melimpah, akan tutup jalan. Maka dalam keadaan macam tu, apa gunanya nak buat macam tu? Apa manfaatnya nak buat macam tu? Ini yang dipertikaikan oleh orang. Sebabkan ramai orang zaman sekarang ni tak semayang. Ramai orang zaman sekarang ni tak baik. Ramai sekarang ni tak amanah. Ramai orang sekarang ni kurang faham agama. Apa punca? Kerana tidak ada sokongan, dorongan untuk buat baik. Benda yang berjamaah kita rasa bersemangat. Makin ramai orang, makin seronok. Orang suka pergi ke padang bola sepak, tengok bola sepak. Sebab apa? Ramai. Kalaulah pemain bola sepak tu hanya berapa orang, lepas dia datang 2-3 orang, pemain bola sepak pun tak semangat nak main. Kalau kita pergi mana-mana tempat yang ramai orang, kita akan semangat. Maka kita nakkan sokongan daripada orang. Orang yang tak baik, ia perlukan sokongan. Orang yang tak semangat, ia perlukan sokongan supaya dapat semayang. Maka itulah perlunya kita ada hari-hari yang ditetapkan oleh ulama supaya diingatkan balik pada masyarakat yang lemah imannya, lemah amalannya, supaya patah balik pada jalan. Kalau dia kuat, makin bertambah kuat. Kalau dia lemah, akan menuju pada kuat. Kalau dia jauh pada agama, dia akan menghampir pada agama sebab amalan-amalan tu. Tetapi kalau kita kata amalan ni tak buat, datang masjid hanya semayang 5 waktu saja, tak ada amalan-amalan yang tak boleh buat, orang ramai tak? Berapa banyak je masjid surau-surau di Shalau yang sampai selepas 5 tahun, 7 tahun dan sebagainya, bila saya start mengajar ke sana, dia tanya soalan, Ustaz, kenapa kita sekarang ni orang muda dah tak datang? Lepas tu saya pelik, soalan-soalan tu dikemukakan. Sebab dia tak tahan, sebab surau makin kurang orang. Masyarakat sebab Yasin tak nak amalkan. Sebab ada ustaz datang kata Yasin tak payah. Tak okey, ikut ustaz yang kata tak payah amal. Tak payah amalkan. Malam ni tak payah amal. Sampai mereka rasa
Bila mereka meninggal, tak ada pelapis untuk nak hidupkan suami mereka. Habis. Maka amalan-amalan tu untuk apa? Nak menghidupkan semangat masyarakat untuk hampirkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang ada masa datang. Benda tu bukan wajib, tetapi nak menghidupkan keadaan tu. Sama juga dalam keadaan ni, iaitu malam nisfu Sya'ban. Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Dikatakan pada malam tu ada 300 pintu rahmat yang terbuka. 300 rahmat yang terbuka. Pada bila sampai ke situ, 300 rahmat terbuka, maksudnya siapa yang orang yang berdosa akan diampunkan dosa. Kecuali syirik, sihir, orang yang jumpa orang sihir, zina dan mabuk waktu ketika itu. Dan surah Al-Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan kena percepatkanlah diri kamu untuk minta ampun terhadap kesalahan-kesalahan yang kamu buat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lanjut riwayat di atas, Jabir berkata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, berilah khabar gembira kepada umatmu pada malam nisfu Sya'ban ini bahawa seluruh pintu langit dibuka. Pintu langit dibuka. Para malaikat yang berada pada langit pertama berkata, berbahagialah orang-orang yang pada malam ini sedang rukuk. Pada malam nisfu Sya'ban, langit yang pertama, malaikat akan mendoakan ataupun memberi penghormatan ataupun menyanjung ataupun menggembira terhadap orang yang tengah rukuk. Para malaikat yang berada pada langit kedua berkata, berbahagialah orang-orang yang pada malam itu sedang bersujud. Para malaikat yang berada pada langit yang ketiga berkata, berbahagialah orang-orang yang pada malam itu sedang berdoa. Para malaikat yang berada pada langit keempat berkata, berbahagialah orang-orang yang pada malam itu sedang menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita zaman sekarang ni berkaitan dengan sembahyang boleh. Sembahyang, doa, berapa banyak doa pun kita boleh doa. Tetapi nangis dalam doa agak sukar. Kita kena latih untuk keluarkan air mata. Sebab air mata tu boleh memadamkan api neraka. Kena ada usaha untuk keluarkan air mata. Pecahkan hati itu dengan zikir. Pecahkan hati itu dengan zikir. Bila kata zikir ni ada 3 keadaan. Mungkin dengan sembahyang. Zikir yang paling utama ialah sembahyang. Sembahyang wajib, terutama yang paling tinggi sembahyang wajib. Yang kedua sembahyang sunat. Yang kedua berkaitan dengan zikir ni ialah baca Quran. Kalau hati kita ni boleh terkesan dengan bacaan Quran, baca Quran. Tetapi dengan Quran pun tak boleh pergi. Sebab kita tak faham apa. Sedap-sedap, tetapi tak faham. Payah hati kita nak terkesan. Yang ketiga, zikir. Sebelum saya nak pergi lebih jauh lagi, pengalaman saya sendiri. Saya ada pengalaman ialah penjara dalam syariah. Nak ubahkan orang macam-macam ubah. Sekarang ni pula, di TikTok pula ada orang mengaku jadi Imam Mahdi duduk kat luar negara, orang putih. Macam-macam dah ada sekarang ni. Dan orang pun zaman sekarang ni dia dah jadi muak. Asyik-asyik Imam Mahdi nak tahu ni, tak keluar lagi. Akhir-akhir dia lantik diri jadi Imam Mahdi. Dia tunggu orang sangat, lama sangat, dia lantik diri sebagai Imam Mahdi. Kesesatan luar biasa. Bila kesesatan tu luar biasa, saya berhadapan dengan orang sesat ni macam-macam. Sebab saya memang pernah bertugas dalam penjara bahagian syariah. Ada satu kes, 2 keadaan yang saya nak kongsi kat sini. Kita semua biasa baca Quran. Kalau tak baca Quran pun baca surah Fatihah. Surah Fatihah bahagian daripada Quran. Dia ibu Al-Quran, surah Fatihah ni. Maka macam mana pun dia akan baca Quran. Walaupun dia tak baca ayat-ayat yang lain. Tetapi yang pelik, tak nak sembahyang. Satu, yang pertama sekali, dia ni terlibat dalam LGBT. Lelaki yang jadi maknya ataupun pondan. Potong kemaluan je. Dan hidupnya seperti macam perempuan. Maaf kata, dia jual diri pula. Sampai tahap yang macam tu bertahun. Maka dia dah muak dalam keadaan hidup macam tu. Ada duit,
tak ada duit. Cari duit, tak ada duit, sampai satu masa dia rasa muak dalam keadaan macam tu. Dia nak berubah diri je. Kawannya meninggal, kawan tak tolong dia rasa bersalah dan sebagainya, tekanan, depression dan sebagainya. Maka dia serah diri kat Jabatan Agama. Dia serah diri kat Jabatan Agama Terengganu. 6 bulan. Tak berubah kat sana. Jabatan Agama pindahkan dia pula kat Selangor. Bila pindah kat Selangor, dia pindahkan di Ulu Yam. Bila pindah ke Ulu Yam, masa tu saya berkhidmat di Ulu Yam. Bila pindah ke Ulu Yam, dia masuk ke dalam sel bilik khas. Tak digabungkan dengan lelaki-lelaki yang lain sebabnya macam perempuan. Lepas tu pengarah cakap dengan dia, Ustaz, kita ada kes-kes sebelum Ustaz masuk ke sini. Sekarang ni kes ni Ustaz kena handle. Saya kena handle. Bukan saya seorang, saya ada 3 orang lagi handle. Ada 4 orang handle. Saya salah seorang. Bila saya jumpa dengan dia, suruh semayang, dia tak nak semayang. Lepas tu cakap, kamu suka ke duduk dalam sel ni? Tak suka. Kalau kamu tak suka duduk dalam sel ni, buat semayang ni, kamu keluar. Sebab syarat-syarat kamu boleh keluar dalam sel ni semayang. Lepas tu dia kata, Ustaz tak ikhlas Ustaz. Saya cakap memang. Lepas tu saya gurau dengan dia. Saya cakap dalam hati saya cakap, oh, dia tahu ikhlas tak ikhlas. Saya pun senyum. Lepas tu cakap, saya dengar kata kamu tak nak semayang. Dah sebulan lebih sebelum saya jumpa dengan kamu. Kenapa tak semayang? Dia membebel kat saya. Dia kata, Ustaz memanglah layak jadi semayang. Dah Ustaz, dah membesar, belajar dan sebagainya. Lepas tu, saya dengarlah apa cakap membebel 2 jam. Lepas habis 2 jam, saya pun balik. Saya pergi kes lain. Lepas tu saya datang balik dengan dia. Saya cakap dengan dia, biasa budak-budak yang lain, kita cerita berkaitan dengan azab kubur. Maknanya dia bagi peluang saya cakap, masa dah ada proses, dia dah selesa saya dengan dia dah buka masalah je kat saya dan dia percaya pada saya dan saya boleh bercerita dengan dia, bercakap dengan dia dalam keadaan yang dia selesa, menceritakan berkaitan dengan azab kubur. Normalnya budak-budak yang masuk sebab khalwat, bukan berzina, khalwat, biasanya muka dia akan pucat. Sebab apa saya cakap dengan dia? Kalau masuk dalam kubur, kalau ada, masak kamu. Kalau tak ada, saya pun tak nak semayang. Kalau tak ada azab kubur, saya pun tak nak semayang. Tapi kalau ada, macam mana? Semua orang mati. Selepas dah cerita berkaitan dengan segala jenis azab yang ada dalam kubur 1 jam, dia akan pucat. Cakap nak semayang, tak semayang, nak semayang. Lepas tu cakap macam nak semayang, Ustaz kena ajar. Barulah saya ajar. Besok saya akan keluar daripada sel sebab dia dah semayang. Sebab dia dah tahu cerita, dia dah duduk dengan saya, dengar 100%. Maknanya tak tumpu mana cerita berkaitan dengan azab kubur itu sendiri, hadis Nabi dan sebagainya. Tetapi yang jenis yang LGBT ni, maknanya kita nak cakap je potong cakap. Saya tak boleh cakap. Dia tak nak bagi masa untuk saya bercakap dengan dia. Macam mana saya nak isi pengetahuannya betul? Bila dia cakap, dia lawan. Dia cakap, dia bukan lawan. Dia kata, Ustaz memanglah Ustaz nak suruh saya semayang. Saya ni ahli neraka. Saya nak cakap, dia potong lagi. Maka tak ada peluang saya nak cakap dengan selesa. Dan maklumat tu sampai kat dia. Dalam keadaan yang macam tu, bila tak semayang, saya boleh pening. Cakap apa nak buat dengan dia ni? Kes ni jarang, maknanya masa tu first saya dapat. Cakap, dia ni melawan, tak nak dengar dan sebagainya. Dia ni tak nak istilah muzakarah ataupun berdebat, tak nak. Dia tak nak berdebat. Dia ni jenis yang mengaku diri itu ahli neraka dan dia pun stop bagi diri je. Saya memang ahli neraka, walaupun nak semayang. Dia dah pegangan ni tu kuat macam tu. Yang kita nak betulkan tu agak payah sebab dia menghukum diri dia sendiri. Bukan dia menghukum orang lain. Dia menghukum diri sendiri. Dan kita nak ubahkan benda tu cukup susah. Jabatan minta dia ni semayang. Kalau tidak semayang, ibarat kita tak dapat ubahkan je. Sebab agama Islam ni lah, tiangnya ialah semayang. Macam mana kita nak betulkan je ni? Berlakulah perbincangan dan sebagainya. Sampai kita pun dah pening. Keluarlah ijtihad masing-masing. Kan? Nak buat macam ni ada, tak payah bagi makan pun ada dan sebagainya. Kita dah tak bagi makan, memang 50% tak bagi makan dah. Kan? So dia puasa dan sebagainya, dia mengamuk lagi. Kan? Nak kasih dia selesa macam mana nak terima. Sampailah satu ketika, saya datang kat dia cakap, ini memang saya kena jumpa. Lepas tu, saya cakap, kalau kamu nak teruskan cakap, apa masalah saya dengar. Maka saya dengarlah. Maknanya saya hanya menjadi pendengar setia. Apa yang luar je luar. Saya tak cakap. Dia biar saya cakap. Sampai ketika dia tak nak cakap. Waktu dia tak nak cakap, waktu ketika itulah terlintaslah hati.
Kalau masa ni saya takut bila saya cakap benda yang lain, dia akan potong. Apa saya buat? Saya cakap dengan je, kalau kamu tak ada apa-apa, baik kita zikir. Baik kita zikir. Kita zikir. Afdal zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah olehmu, sebaik-baik zikir ialah tiada Tuhan melainkan Allah. Saya zikir dengannya, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Setengah jam. Habis setengah jam, saya pun doa, saya nak bangun. Cakap, Ustaz, bagi masa kejap. Boleh? Saya duduk balik. Ada masalah apa? Tolong tunjukkan kiblat. Saya terkejut. Tak ada kait nak berdebat dengan dia. Tak ada kaitan nak paksa pun tak dapat. Kita paksa macam mana pun dah maksimum daripada jabatan dah. Maknanya dah bagi kurang 50%. So kira maksimum kan. Lepas tu pukul kayu pun dah ada. Kayu nona daripada Dr. Jahid pun ada. Lepas tu benda tu tak boleh. Zikir dengan je tu, tiba-tiba dia kata, saya terkejut. Cakap tak apa, saya pun ambil sejadah, saya akan tunjukkan je. Buka asal, tunjukkan je, buka balik. Saya ingat dia dah keluar dah. Lepas tu, pengarah bagi tahu dengan saya, cakap belum lagi. Dia tak semayang lagi. Saya datang. Saya datang, 2 jam pada awal pertama, 1 jam yang pertama zikir, 1 jam yang kedua zikir. 2 jam tu zikir. Zikir, saya duduk dengan je, zikir. Lepas tu cakap, kalau kamu nak baring boleh, kamu nak dengar boleh, kamu nak ikut zikir pun boleh. Tak ada masalah. Zikir, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah selama 2 jam. Bila dah 2 jam, sebab apa saya boleh buat macam tu? Sebab ada guru-guru saya yang mursyid yang berkaitan dengan zikir ni ramai. Sebab punca ni saya banyak menyerahkan diri pada guru untuk penyucian hati. Iaitu guru mursyid ataupun guru tariqah. Bila zikir sampai habis tu, saya ingat dah doa. Lepas tu dia kata, Ustaz, saya ni nak tahu buat semayang, dah lama tak semayang. Saya pun ajar benda yang wajib saja selama 15 minit. Lepas saya pergi. Besok dia keluar pada sel. Menunjukkan dia dah semayang macam mana orang lain semayang. Dan dia tak membahas lagi kenapa perlu semayang, perlu tak semayang. Dia jumpa dengan saya, hanya mempertikaikan kenapa nasib dia tak baik, nasib saya baik. Saya cakap, kalau kamu tahu jalan saya macam mana, kamu pun tak terfikir. Saya bukan niat saya nak belajar kamu. Saya nak tahu apa yang agama bagi tahu. Tetapi sebab saya belajar banyak, Allah Ta'ala, saya pun tak nak mengajar. Tiba-tiba bila tahu ilmu saya ni banyak, dan ibu saya, mak saya, dia kata kamu kena mengajar lah. Start dari situlah saya, tiba-tiba lorong tu pergi mengajar, tak boleh pergi tempat lain. Tak boleh arah ke lain. Tapi berkaitan dengan semayang tak, dia terus semayang. Benda yang pelik. Zikir, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Dengan orang ni. Sebelum ni berdebat. Bergaduh. Nak suruh je semayang pun bergaduh. Nak suruh je keluar je dari sel tu pun. Maknanya bilik itu tutup, tak jumpa siapa-siapa kecuali makanan sampai kerja. Tetapi bilik itu tutup tu ada tandas, ada tempat semayang dan sebagainya. Ada kipas. Tapi aircon tak ada lah. Kipas ada. Maka dalam keadaan macam tu, kita tak nak semayang juga. Ajarkan kat 6 bulan dah kat Terengganu. Ni duduk kat tempat yang kat Selangor pula. Dah 2 sebulan saya datang jumpa dengan dia, sebulan dah duduk dalam tu. Tak nak semayang juga. Saya pun beli dengan je. Kalau kamu nak keluar dari sel ni boleh. Dia kata, nak ke Ustaz? Buat semayang. Saya pun bagi suruh buat semayang. Maka dia pun tak nak buat semayang. Tetapi bila ajar, nak cakap dengan je, potong-potong cakap, tetapi bila berzikir, hati je boleh pecah. Sebelum dia bagi tahu kat saya, Ustaz bagi semayang, saya nampak air mata dah keluar tanpa dia tengah sedar. Menunjukkan zikir ni boleh membawa pada hati itu pecah. Hati itu rasa gerun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir, selawat, apa jenis zikir? Ada setengah orang kata, selawat Ustaz, saya suka selawat tapi tak suka, saya rasa susah. La ilaha illallah ada kelebihannya. Selawat ada kelebihan. Dan ada satu lagi yang saya nak kongsikan. Zikir yang nombor 2. Orang yang umurnya 70 lebih. Dia umurnya 70 lebih ni. Dia ni termasuk dalam penjara syariah, punca apa? Sumbang Muharram. Suruh je sembahyang. Hari ni cakap, saya Ustaz datang ni semua apa gini. 1 jam. Dia akan nangis.
Cakap pertikaikan anak kenapa tak ziarah je? Kenapa anak je biarkan je macam tu? Dia tak nak masuk campur apa kita cakap dengan dia. Lepas 1 jam cakap nama saya sekian. Lepas 2 hari saya datang lagi jumpa, dia kata siapa ustaz? Dia lupa saya. 2 hari lepas. Lepas tu saya besok pula saya datang aja, saya nak tengok. Jadi ingat tak ingat, besok saya datang pula, tak ingat saya lagi. Dia cakap, apa nak ajar orang ni? Lepas tu saya tulis surat. Lepas tu, memang tiap-tiap ada surat, ada laporan. Dalam laporan tu saya beritahu, kat pengarah, cakap orang macam ni kena duduk kat rumah warga emas. Kat tempat ni tak sesuai. Lepas tu kena naik dan sebagainya. Dia kata, ustaz, dalam laporan ustaz-ustaz yang lain kata, dia tak semayang. Ustaz boleh tak tolongkan dia semayang? Dia suruh kita 4 orang ni, suruh dia semayang. Keadaan macam ni suruh kita dia semua ajar je buat semayang. Kita dah pening. Nak ajar, nak ambil wuduk. Kita pun tak kenal, apa tak lagi berkaitan dengan wuduk, apa lagi berkaitan dengan. Dan dia tak semayang selama 40 tahun lebih. Tak semayang. 40 tahun lebih tak semayang. Maka kita nak usahakan je macam saya ni. Kita dah fikir keadaan macam ni apa kita boleh bagi, kita pun tak tahu. Sebab pengalaman yang baru kita sampai. Ini satu benda pengalaman. Bila kita kali pertama kita tengok nak berbincang dengannya tak dapat. Tengok betul-betul je ni tak ingat. Dia nampak betul macam ni tak ingat. Kali yang ketiga pula nak disuruh semayang. Kita nampak payah ni. Maka kita minta orang lain untuk ajar, bangunkan je waktu subuh, ambilkan semayang untuk je, semayangkan je. Itu yang kita boleh. Tetapi nakkan je ingat berkaitan semayang sendiri dan sebagainya tak dapat. Maka dalam keadaan macam tu, saya pun ikut kaedah yang La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Bila saya datang lagi, habis zikir datang lagi, saya pun tak ingat, La ilaha illallah pun tak ingat. Ini lagi dahsyat punya kes. La ilaha illallah, dia tak ingat. Sebutan La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, tak ingat. Tuan-tuan yang datang kat masjid ni, Alhamdulillah. Yang kat luar, kita tak tahu macam ragam. Keadaan diorang kita tak tahu. Sebab saya jumpa orang yang La ilaha illallah pun tak tahu. Ini masyarakat yang luar. Sebab itulah perlunya sangat ada orang yang mengajak. Ada dorongan, sokongan, benda yang ada semangat. Supaya mereka ni boleh terbuka hati nak ikut dan sebagainya. Maka dalam keadaan macam ni, apa benda kita nak buat? La ilaha illallah pun tak boleh. Mesyuarat. Sampailah ilham. Ilham. Saya cakap dengan je ni, saya teringat guru saya kata. Syekh Ma'ruf tak salah saya. Syekh Ma'ruf guru saya tu apa tu? Syekh Omar Sanusi. Syekh Omar Sanusi, bukan Syekh Omar Sanusi bagi tahu kat saya. Dia cakap guru je ada 2 orang, salah seorang Syekh Ma'ruf. Dia kata Syekh Ma'ruf dia saya pernah kata dengan dia, tuan, terdekat Najbandi ni zikir Allah. Kita boleh terus terang ke orang. So zikir Allah tanpa ada kafiat, tanpa cara kaedah kita, hanya nak bagi tahu macam tu je. Dia pun kata. Dia kata guru kita, Syekh Ma'ruf, datang pada orang yang nak meninggal. Dia kata pada orang yang nak meninggal, yang susah nak meninggal. Dia kata, kalau kamu nak satu benda, saya bagi. Kalau kamu tak nak satu benda ni, saya tak bagi. Tapi satu benda ni sangat-sangat berharga. Kalau kamu nak teruskan ambil benda ni beramal, kamu teruskan. Kalau kamu tak nak beramal, nak pulangkan balik pun teruskan. Maka ia ajar orang tu, kamu jangan lupa zikir dalam hati kamu, Allah, 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 Allah. Bila saya teringat benda tu, saya pun jumpa dengan Haji. Saya cakap, tuan, kalau tak ingat saya, tak ingat ustaz-ustaz yang lain, tak ingat pengarah, tak ingat penjara ni apa, semua apa, tak kisahlah. Janji jangan lupa siapa yang menciptakan langit dan bumi. Janji jangan lupa siapa yang menciptakan kita. Tuan tahu tak? Dia tengah-ngah macam ni lah. Apa benda sekali pun, jangan lupa Allah. Saya pun ajar. Sekarang ni tuan, ikut saya. Allah, 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 Allah. Lepas Allah, cakap tuan, tutup mulut, tutup mata. Sebut dalam hati, saya sebut. Allah, Allah, Allah. Hari yang pertama, 1 jam. Datang selepas 2 hari, dia ingat saya, dia cakap, ustaz pergi mana? Saya tunggu ustaz dah lama. Pelik. Agak-agak pelik. Dia boleh ingat saya. Asalkan saya dah 2 bulan, 4 bulan, nak dekat 4 bulan. Tak kenal-kenal saya. Tak kenal-kenal ustaz yang 3 orang yang lain. Tiba-tiba sebut Allah, Allah, Allah dengan dia tiba-tiba boleh ingat saya.
Kenapa dia cari saya? Lepas habis zikir dengan dia, cakap, Tuan, sebelum ni Tuan mana ingat saya? Dia mana ingat kawan-kawan saya? Ustaz-ustaz yang lain mana ingat? Orang yang nak suruh semayang pun, Tuan pun buat tak kisah. Kenapa zikir ni Tuan ingat? Cuba fikir, cuba jelaskan kat saya. Dia pun diam lama, saya biar. Lepas zikir, dia pun jawab. Dia jawab, dia ni memang tak boleh nak tidur. Nak tidur, ingat anak-anak je. Ingat orang yang naya je. Ingat gini, ingat gitu. Ingat isteri je, ingat harta je. Semua je ingat. Tak boleh nak tidur. Hari-hari tak boleh tidur. Pada hari yang zikir Allah, Allah. Masa yang tidur, ingat benda tu sebut Allah, Allah, senang tidur. Bila senang tidur, pemikirannya boleh natural, balik. Dapat rehat. Dia boleh bangun, dia boleh memikir. Maka ingat Tuhan, panggil nama Allah. Makhluk yang lain yang jahat ni boleh tahan. Kan orang kata, kalau anjing tu kacau kita panggil Tuhan yang ambil anjing tu, kita boleh jalan. Sama juga dengan Allah. Kalau kita tak boleh sebut, kita dah biasa sebut nama Allah. Kita dah biasa dengan nama Allah. Tapi sebutan nama Allah ni berapa banyak yang kita sebut. Sebab itulah kita tak dapat tahu kelebihannya. Bila saya berhadapan dengan orang yang macam ni, baru kita tahu. Kelebihan Allah yang orang kata tak ada manfaat zikir je. Tetapi banyak merubahkan orang yang dalam keadaan yang kosong langsung hatinya jauh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua benda yang saya kongsikan. Dan saya nak teruskan cerita ni. Kitab ni pun dah habis kat sini. Lepas tu malam 15 Syaban ni adalah salah satu doanya Nabi Isa AS yang jumpa dengan seorang hamba yang beribadah 400 tahun. Bila jumpa dengan ibadah 400 tahun, maka dia kata Allah, ada tak orang yang lebih hebat ibadah? Maka Allah Ta'ala kata, orang yang sembahyang pada malam nisfu Syaban lebih hebat daripada orang yang beribadah 400 tahun. Pada malam nisfu Syaban ni, Imam Syafi'i kata salah satu doa yang mustajab. Sebab apa? Doa yang mustajabkan oleh di kalangan anbiya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa Allah Taala tak terima menjadi umat Nabi Muhammad, tetapi Nabi Isa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterima pada malam nisfu Syaban. Malam nisfu Syaban ni yang puncanya, dia berdoa, ya Allah jadikanlah saya umat Nabi Muhammad, Allah terima pada malam nisfu Syaban. Itu yang diangkat ke langit. Lepas tu bakal akan turun kemudian nanti bawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat manfaat, dan apa yang salah dan silap, kataan saya tak teratur dan sebagainya, saya mohon maaf. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت. Ya Allah yang maha mengetahui segala rahsia-rahsia kami, ya Allah. Apakah sekalian dosa besar dan dosa kecil telah kami lakukan, ya Arhamar Rahimin. Apakah sekalian dosa besar dan dosa kecil bagi ibu bapa kami, ya rahmatkanlah mereka sentiasa. Apakah sekalian dosa besar dan dosa kecil bagi pasangan kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, keturunan kami, adik-beradik kami, kawan-kawan kami, jiran-jiran kami, sekalian mukminin dan mukminat dan sekalian muslimin dan muslimat yang masih hidup, yang sudah meninggal, ya Arhamar Rahimin. Rahmatkanlah kami sentiasa, berkatkanlah kami sentiasa. Angkat segala laknat, angkat segala bala, angkat segala kesusahan, kepayahan, kesakitan yang sudah kena pada diri kami. Pimpinlah kami pada jalan yang benar, supaya selamat di dunia, bahagia di dunia, selamat pada azab kubur, selamat pada azab akhirat, dan dapat masuk syurga-Mu, ya Arhamar Rahimin. Allahumma arham lana wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. وبلغنا رمضان وبلغنا ليلة القدر بقيام وسلام. ربنا لا تزر على الأرض من الكافرين ديارا إنك أن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا ولا تزد الظالمين إلا تبارا ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.